So you can see that there is Israeli police actually inside. أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melancarkan tabung kemanusiaan Palestin PACDIS. Kami Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersatu hati bersama-sama menyokong kempen solidariti Palestin agar hak kemanusiaan sejagat terpelihara. Sama-samalah kita mendoakan agar bumi Palestin dibebaskan daripada kekejaman Zionis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersiaran dalam program POPS KL iaitu Pengukuhan Online Pendidikan Islam Kuala Lumpur, Anjuran Sektor Pendidikan Islam JWP KL dan PACDIS Kuala Lumpur. Sejuta penghargaan kepada pihak POPS KL, SPI dan PACDIS kerana telah memberi peluang untuk kami bersiaran pada hari ini untuk berkongsi ilmu dalam mata pelajaran KKQ. Tidak lupa juga setinggi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersiaran dalam program POPS KL iaitu Pengukuhan Online Pendidikan Islam Kuala Lumpur, Anjuran Sektor Pendidikan Islam JWP KL dan PACDIS Kuala Lumpur. Sejuta penghargaan kepada pihak POPS KL, SPI dan PACDIS kerana telah memberi peluang untuk kami bersiaran pada hari ini untuk berkongsi ilmu bagi mata pelajaran KKQ. Tidak lupa juga setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Encik Jamil bin Jamaluddin selaku Pengetua SMK Ceras yang sentiasa memberi sokongan kepada kami. Baiklah, kali ini anda akan bersama kami daripada Sekolah SMK Ceras
Dan jika ada guru-guru dan juga pelajar dari sekolah lain, saya ucapkan tahniah dan terima kasih kerana pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mengulang kaji salah satu tajuk daripada mata pelajaran KKQ tingkatan 3 iaitu surah dalam bidang ulum Al-Quran yang fokusnya tentang 114 nama surah. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Fatin Afrina binti Hairul Fazi daripada kelas 3 Imtiaz. Sekalung penghargaan ditujukan buat Ustazah Siti Nur Fatimah yang turut akan bersama kita pada hari ini. Untuk tidak melengahkan masa, saya ingin menjemput Ustazah Nafsah dan juga rakan sekelas saya Aisyah binti Khalid untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan. Okey Aisyah, boleh kenalkan diri dulu. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Aisyah binti Khalid daripada Imtiaz dan saya daripada sekolah SMK Ceras. Okey, Alhamdulillah. Okey, saya Ustazah Nafsah ataupun lebih dikenali dalam channel Cikgu Purple lah. Okey, channel Cikgu Purple. Okey, Alhamdulillah hari ini kami daripada SMK Ceras, kita nak ulang kaji sahaja. Kita nak santai sahaja tentang tajuk apa tadi? Fatih sebut tajuk surah. Okey. InsyaAllah kita akan teruskan kita punya perbincangan ni. Ada apa-apa nak tambah ke Fatin dengan Aisyah? Okey, baik. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang berada di ruangan komen, di luar, di FB, okey, dan di seluruh negara Malaysia lah kalau ada yang bersama-sama. Okey, kita nak bincang santai saja, sikit saja berkenaan dengan secara ringkas saja berkenaan dengan surah. Okey, surah ni sebenarnya di dalam bidang ulum Al-Quran, kelas kemahiran Al-Quran. Tingkatan berapa? Tingkatan 3. Okey. Baik. Tanpa membuang masa, sebelum tu saya nak share sedikit pasal video. Okey, video ni dia nak bagi tahu intro dia berkenaan dengan surah ni. Okey, ni dia sembang-sembang santai okey antara guru dengan juga murid. Okey, kita tonton ya. Okey, sekejap. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Purple. Okay, bersama dengan saya Cikgu Purple ataupun Ustazah Nafsah. Alhamdulillah, kali ini kita akan membincangkan tentang subjek atau mata pelajaran kelas kemahiran Al-Quran. Topik apa? Okay, jom kita tanya siapa bersama-sama dengan saya. Ya, Aisyah. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Aisyah. Aisyah, kali ini kita nak bincang pasal topik apa? Kali ini kita akan bincang pasal Ya, betul Aisyah. Okey, kali ini kita akan berbincang tentang surah. Ada apa dengan surah? surah ada berapa Ustazah? Surah ada 114. Kita tahu surah ada 114. Betul tak Aisyah? Ya, betul. Tapi kita tahu tak surah tu sejarah dia? Kita tahu tak setiap surah tu dia bincangkan pasal apa? Kita tahu tak setiap surah tu ada makna-makna dia? Ustazah. Surah ada 114 kan? Betul Aisyah cakap tu. Okay, Aisyah, cuba Aisyah sebut surah-surah yang Aisyah tahu. Dan apa maksud bagi setiap surah tersebut? Apa Ustazah? Kejap. Saya Okey, Aisyah ingat. Okey, apa yang Aisyah ingat? Kita ada nama surah Al-Baqarah. Okey, Al-Baqarah tu maksud dia Betul-betul. Lembu betina. Okey, lepas tu Aisyah ingat surah An-Nisa. Okey, An-Nisa ni maksud dia perempuan, wanita. Okey, apa lagi Ustazah? Boleh tak Ustazah bagi tahu?
Hi? Okay, dengar tak apa yang telah Aisyah kongsikan? Okay. Lagi apa lagi yang Aisyah tahu pasal surah? Surah ni juga dia ikut tertib dia. Lepas tu surah ni dia ada bahagian-bahagian dia. Ada surah yang panjang. Okey, yang Aisyah ingat nama dia At-Tiwan. Okey, kemudian ada juga surah ayat dia bawah 100 ayat. Yang tu yang Aisyah ingat. Apa yang Ustazah pernah terangkan dulu. Menarik tau bila kita kenal pasal surah ni. Betul tak Ustazah? Okey, terima kasih pada Aisyah. Okey, Aisyah ni betul-betul bijak. Okey, Aisyah dah kongsikan sedikit pasal surah. Okey, jom Aisyah kita sambung lagi pasal surah ini. Baik Ustazah. Lagi apa ya Ustazah pasal surah ni? Aisyah sukalah. Okey, sebab bila Aisyah baca Quran, sekurang-kurangnya Aisyah tahu maksud nama surah tu. Boleh tak kita sambung Ustazah? Kan kawan-kawan? Betul tak? Kesimpulannya, pelajaran kita pada hari ini pasal apa Aisyah? Perbincangan tentang surah ada 114. Ya, betul. Okey, untuk mengetahui lebih lanjut, untuk tahu lebih dalam pasal surah ni, jom bersama-sama dengan saya, Cikgu Purple ataupun Cikgu Hafsa dan juga Aisyah. Jom. Okey. Itu adalah sedikit perkongsian lah tentang kalau kita dalam kelas, contoh sebagai set induksi lah. Okey, set induksi maksud dia kita nak bagi tahu, kita nak rangsang murid untuk bincangkan tentang topik apa pada hari ini. So berdasarkan video tadi, Aisyah dengan Fatih rasa-rasa kita nak bincang pasal apa ni? Aisyah? Pasal surah. Okey, Fatih? Aisyah, pasal apa? Fokus kepada surah terus ke atau macam mana? Kita fokus pada, kita akan baca pasal surah and then kita akan tahu berapa makna surah tersebut, macam Al-Fatihah dia ada berapa ayat, surah At-Taubah berapa ayat macam tu. Okey, so kesimpulannya fokus kepada 114. Tapi kalau nak kata sembang ataupun kita nak sebenarnya dalam KKQ di bidang surah tu dia tak ada sebut pun berkenaan dengan makna-makna 114 surah, tak ada. Tapi topik ni sebenarnya dia walaupun dia kecil tapi kita cuba bawa naik, kita ambil ibrah sedikit daripada maksud-maksud 114. Tapi nak bincang 114 rasa tak sempat, masa pun sejam sahaja. Jadi kita cuba kongsikan, kita cuba ulang kaji beberapa surah yang bolehlah untuk tempoh masa sejam, ada berapa minit je lagi, tak sampai sejam ni. Okay, terima kasih Cikgu Saada kata terima kasih. Okay, animasi tu harap-harap boleh merangsang lah untuk fokus tajuk apa kita nak ulang kaji pada hari ini. Baik, saya akan naikkan saya punya slide lah. Okay, insyaAllah. Baik, okay. So saya akan teruskan perbincangan kita pada hari ini. Okay, terima kasih kepada yang memberi ucapan, terima kasih kepada yang mendoakan. Okay, moga kita sama-sama mendapat manfaat lah. Okay, baik. Apakah di sebalik nama 114 surah ni? Okay, Al-Fatihah tu apa? Al-Baqarah tu apa? Macam video tadi katalah. Okay, tanpa buang masa kita teruskan ya. Baik, sedikit pengenalan lah berkenaan saya. Okay, ini nama saya asal Sabah.
akademik, ada ijazah sarjana muda dekat UKM, kemudian sambung master dekat UKM juga. Masih setia berkhidmat di SMK Ceras daripada 2009 sehinggalah kini. Minta pindah tak dapat. Ajar KKQ dan juga pendidikan Islam. Pemilik channel saya Cikgu Purple Channel to you. Bolehlah sudi-sudikanlah berkunjung, like dan juga subscribe. InsyaAllah sama-sama dapat manfaat di keluarga saya lah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat. Menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Dia bukan saya cakap tau. Yang ini adalah dalam hadis riwayat Muslim. Untuk first ni saya akan bincangkan dulu 10 surah daripada Al-Fatihah sehingga pada surah Yunus. Waalaikumsalam Sheena Fadli. Apa yang ada dalam surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah kalau kita tengok dekat slide situ, maksud dia adalah pembuka. Pembuka maksud dia kalau dalam susunan dalam mushaf kita kan, dalam Al-Quran tu dia adalah surah pertama. Sebab tu dia pembuka. Tapi kita jangan salah tafsir pula. Kita jangan salah maksud pula. Maksud kita ingatkan Ustazah Hafsah kata Al-Fatihah ni adalah ayat yang pertama diturunkan. Bukan. Dia adalah kalau ikut tertib dia, ikut susunan dia adalah surah yang pertama. Kan betul tak Fatihah Aisyah? Surah yang pertama kan. Kemudian dia ada 7 ayat lah. Makkiyah ni apa maksud Makkiyah? Dia ada dalam buku KKQ. Makkiyah ni maksud dia ayat tu diturunkan di Mekah. Ya betul, dan juga surah pertama diturunkan secara lengkap dan juga merupakan ummul kitab lah. Setiap kali kita ada majlis kan, setiap kali kita ada program, kita mulakan majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah sebab dia adalah surah pertama dan banyak sangat manfaat dia. Banyak sangat, dan dari surah Al-Fatihah dia salah satu surah yang penawar. Rasa kalau kita rasa macam tak sihat ke apa, baca Al-Fatihah. Sedikit fakta saintifik lah. Bumi berusia 4.5 bilion tahun. Seluruh alam sejagat ni dah berusia 13.5 bilion tahun. Seterusnya. Al-Baqarah tadi Aisyah dalam video tu dia dah sebut kan. Dia kata semangat dia kata lembu betina. Dia kata Al-Baqarah tu lembu betina. Dia ingat lembu betina. Kenapa dinamakan macam mana saya punya ni. Kenapa dinamakan dengan lembu betina? Sebab dia berkaitan dengan peristiwa sembelih lembu betina. Yang mana telah Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk sampaikan kepada Bani Israel. Bani Israel ni kita tahu Bani Israel ni macam mana kan. Dia punya sikap, dia punya perangai kita tahulah. Yang mana Bani Israel ni dia bertelingkah. Sampaikan bertelingkah sampai berbunuhan lah. Kenapa dia berbunuhan? Sebab ada seorang lelaki mandul ni mati. Dan tak tahu siapa pembunuhnya. Siapa pembunuh dia. Jadi turunlah ayat 67 untuk memerintahkan sembelih lembu betina. Yang mana lembu tu Allah perintahkan pukul bahagian lembu betina tu pada mayat tu. Jadi hiduplah mayat tu dan tunjuk, beri isyarat siapa pembunuhnya. Nak kata dekat situ Allah ni maha berkuasa. Nak tunjukkan kekuasaan Allah. Allah mampu menghidupkan manusia yang telah mati. Ni bukan sihir, ni kekuasaan Allah berkaitan dengan kita punya akidah. Satu lagi tips kalau kita rasa tak nak, kita cuba kaitkan. Kenapa surah kita kena baca surah Al-Baqarah ni untuk pelihara rumah kita. Tak nak kita punya, tak nak suasana rumah kita ni seolah jadi apa? Jadi macam kubur. Gelap, suram. So kita pasang, kita baca surah Al-Baqarah. Baik, kita teruskan lagi. Al-Fatihah kita dah bincang, Al-Baqarah pun kita dah bincang. Seterusnya kita akan bincang pula surah Ali Imran. Ada apa dekat dalam surah Ali Imran? Surah Ali Imran ni apa maksud dia? Dia ditujukan kepada siapa sebenarnya? Surah Ali Imran ni dia berkaitan, dia merujuk kepada keluarga Imran. Salah satu manusia terpilih lah. Terpilih. Dia ada berapa ayat kat situ tu Aisyah Fatin?
200 ayat. Okey, ada 200 ayat. Okey, yang mana ayat ni diturunkan dekat mana ni, Fatin? Di Madinah. Madinah. Okey, sebab dia dekat situ Madaniyah. Okey, dia ada cara nak kenal ni. Salah satu dia kalau ya ayyuhallazina amanu, tu kepada dekat Madaniyah lah, Madinah. Okay, kalau ya ayyuhan nas, ayat tu ada ya ayyuhan nas, dekat Mekah. Dia ada banyak lagi ciri-ciri dia. Itu adalah salah satu ciri saya. Salah satu tanda sahaja. Salah satu tanda ayat Makkiyah dan juga ayat Madaniyah. Baik. Okey, dia cerita pasal siapa? Kisah keluarga Imran yang terpilih. Imran tu siapa pula? Okey, Imran tu siapa pula? Bapa Maryam. Imran tu. Okey, betul Aisyah dengan Fatin. Pandai. Okey, Imran tu adalah bapa kepada Maryam. Dan Maryam ni siapa pula? Ibu Nabi Isa. Okey, Nabi Isa. Okey, dan kelahiran Nabi Isa ni kita sedia maklumlah, kita tahu lahir tanpa Ayah. Ayah. Betul. Okey, dekat situ. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada kan? Setakat ni tak ada soalan kan? Okey, so kita boleh teruskan perbincangan kita. Okey, Al-Fatihah dah, Al-Baqarah dah, tadi Ali Imran. Sekarang ni kita nak bincang surah apa? Surah Nisa pula kan? Okey, surah An-Nisa. Okey, sebelum saya lupa, kepada semua murid yang menonton siaran hari ini yang bersama-sama dengan kami pada hari ini, boleh catat nota boleh catat nota ataupun screenshot ke ataupun apa-apa je lah, sebab nanti di hujung siaran Aisyah dengan Fatin akan buat quiz. Quiz tu istimewa lah sikit. Kenapa istimewa? Sebab kita nak cari murid-murid yang bertuah, murid yang terpilih untuk jawab soalan dan juga dapat hadiah insya-Allah. Okey, hadiah misteri pasal apa? Nanti kita beritahu hadiah apa. Okey? Yang penting dah tahu tadi Al-Fatihah tu apa, ada berapa ayat, kemudian diturunkan dekat mana. Okey? Kemudian apa dia punya maksud dia tu. Yang tu penting. Okey. Kita dekat mana tadi? Maklumlah dah tua-tua ni dia tak ingat dah. Surah An-Nisa. Okey, An-Nisa. Terima kasih Aisyah dengan Fatin. Tu pentingnya, okey. Tu pentingnya bila kita bagus Ashman. Ashman ni pun salah seorang murid yang sangat bagus ni. Baik cikgu Purple dia kata Okey. Ada apa pula dekat An-Nisa? Okey, kalau kita sebut je An-Nisa ni kan. An-Nisa ni pasal apa? Okey. Pasal apa Pasal wanita. Pasal wanita. Sebab maksud An-Nisa tu pun dah merujuk kepada wanita. Okey, perempuan. Okey, dia ada 176 ayat. Yang mana surah ni diturunkan di Madaniyah. Okey, kenapa surah ni dia menggambarkan apa ringkasan dia dekat dalam surah tu? Okey, kalau tanggungjawab seorang lelaki tu, kalau dia mampu berlaku adil di rumah dan juga mengasihi isterinya, insya-Allah dia boleh berlaku adil juga di luar. Tu sebenarnya ibrah ataupun pengajaran daripada surah An-Nisa ni kalau betul-betul kita hayati. Okey, dia berkaitan dengan tanggungjawab seorang lelaki juga. Okey, lelaki tu apa? Suamilah. Okey. Dalam surah An-Nisa ni juga kita bincang pasal apa? Kisah wanita, hak-hak wanita. Okey, kalau kita nak tahu pasal pengajaran pasal kisah wanita ni, kita rujuk, kita buka surah An-Nisa. Kita jangan baca saja. Okey, mungkin kita tak tahu bahasa Arab. Kita tak belajar bahasa Arab kan. Tapi sekarang ni dah zaman sangat-sangat canggih. Okey. Dan kita terjemah Al-Quran. Betul, ada terjemahan. Pandai Fatin. Okay? Boleh baca, hayati. Kan, kita bukan setakat baca sahaja dekat, maknanya baca tu dekat kerongkong saja. Maknanya kita baca sekali dengan okay, kita baca dia punya maksud, kita hayati, okay, apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada situ. Okay, saya cakap ni maksudnya saya beri pengajaran kepada diri sendiri jugalah, maknanya bukan saya cakap saja. Okay, maknanya saya pun kena amalkan. Okay, Ustazah Nafsah ni cikgu Purple ni pandai je cakap tapi sendiri tak amalkan. Lebih kurang macam tu lah. Okay, kita sama-sama ambil pengajaran. Okay, kemudian kalau nak tahu juga ciri-ciri wanita solehah tu ada dalam tu. Ada diajar. Okay, macam mana nak jadi isteri solehah. Ni bakal-bakal isteri solehah ni. Siapa Fatin dengan Aisyah ni insya-Allah. Okay. Okay, kemudian ada juga cerita pasal pembahagian harta pusaka. Okay.
Okey, atau pusaka dia ada berapa bahagian untuk perempuan kan, untuk wanita ni. So nak tahu kena tengoklah dalam Al-Quran tu. Itu kita punya rujukan. Tu kita punya sumber hukum yang pertama. Kena ingat tu, apa-apa hal rujuk Al-Quran. Kita cakap macam-macam, kita sembang macam-macam pun apa-apa hal kena rujuk semula Al-Quran. Okey, dalam tu ada juga dinyatakan cara Rasulullah tegur wanita. Okey, macam mana? Tegur kesalahannya bukan peribadi orangnya. Kita selalu macam tu tau. Kita judge orang sekali dengan dia punya orang-orang tu kita benci. Okey. Kita tegur dia punya salah tu je. Okey. Manusia dia punya fizikal, dia punya orang tu jangan. Okey. Maknanya kita tegur apa yang dia buat salah tu je. Kalau dia buat salah, kita tegur apa yang awak buat ni salah. Macam tu, bukannya kita sekarang kan zaman akhir zaman. Okey, macam-macam fitnah berlaku. Okay. Kena ada adab lah menegur tu. Supaya betul. tak terasa. Kan. Kita tak adalah kata, mentang-mentang dia banyak ilmu agama, dia tunggu suka hati dia lah. Okay. So kita kena ikut cara Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian Rasulullah ajar apa yang sepatutnya dibuat. Maknanya bukan cakap saja, maknanya tunjuk. Tunjuk, bagi contoh. Okay, bagi contoh macam mana nak tegur yang baik. Bil hikmah. Okay, kemudian guna bahasa lembut. Ni guna bahasa kasar. Ni peringatan kepada Ustazah Nafsa dengan Cikgu Purple juga ni lah. Okay, selalu-selalulah guna bahasa lembut bila menegur. Okay. Itulah sedikit perkongsian tentang surah An-Nisa. Nak tahu lebih lanjut? Okay, hayati buka Al-Quran masing-masing. Saya tahu, saya yakin dekat rumah masing-masing mesti banyak Al-Quran. Buka. Okay, kemudian baca terjemahan dia. Kita ni kalau boleh Al-Quran tu jangan tinggal. Sebab dekat intro, dekat pengenalan tadi saya dah cakap dah, peringatan untuk diri saya sendiri juga. Okay, esok-esok kita pun tak tahu bila kita mati. Okay, biarlah Al-Quran ni jadi peneman kita. Okay, jadi peneman kita, jadi pemberi syafaat kita. Kita tak mampu baca satu banyak berapa juzuk. Okay, tak apa, bacalah berapa muka surat. Tak mampu juga baca berapa muka surat. Kita bacalah satu muka surat. Tak mampu juga baca satu muka surat. Bacalah 1.5 muka surat tu. Tak mampu juga Ustazah, banyak benda hal lain tak settle lah. Tak apalah, bacalah beberapa ayat. Janji satu hari jangan tinggal apa? Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Okay, jangan tinggal Al-Quran. Kita baca sikit pun tak apa. Okay, jangan sesekali tinggal Al-Quran. Kalau handphone kita sanggup tak tinggal, pergi mana-mana, pergi toilet ke, pergi mana-mana je lah. Dapur ke, keluar ke, handphone dekat tangan tu sentiasa. Okay, tidur sampai 3-4 pagi. Sentiasa buka. Sentiasa buka kan. Ni pengajaran untuk kita lah ni. Okay, Aisyah dengan Fatin, kita sendiri pun, kita pun buat macam tu juga, betul tak? Okay, jadi sama-sama kita memberi pengajaran lah, ambil manfaat. Okay. Baik. Okay. Kemudian kita pergi surah apa? Surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Okay, ada apa dekat surah Al-Ma'idah ni? Okay, surah Al-Ma'idah ni, okay, hidangan. Okay, hidangan apa? Apa sebab pula tiba-tiba ada surah hidangan ni kan? Okay, dia ada 120 ayat. Okay, surah Madaniyah, maksud dia diturunkan di Madinah. Okay, kenapa surah ni diturunkan? Sebab apa? Permintaan kaum Nabi Isa untuk membuktikan kebenarannya. Okay, permintaan kaum Nabi Isa untuk buktikan kebenarannya. Maksud dia kan, kaum dia tu sangatlah orang kata degil lah. Nabi Isa tu nabi kan, tapi dia nak juga satu bentuk orang kata evidence lah, bukti kepercayaan dia tu nabi. So dia minta kan, kaum Nabi Isa tu dia minta kebenaran, bukti dia apa? Okay, tak apa, Nabi Isa ni layan juga. Okay, Nabi Isa ni seorang yang merendah diri, dia layan juga, padahal kedudukan dia tu Nabi tau. Dia layan juga, minta kepada Allah. Okay, satu apa? Hidangan. Okay, dekat situ kita tengok maksud dia Maidah, meja besar yang di atasnya terhidang makanan. Okay, Allah turunkan tu hidangan tu. Okay, sebab nak memenuhi permintaan kaum Nabi Isa tadi. Okay, kaum Nabi Isa minta, kemudian Nabi Isa minta mohon kepada Allah. Okay, Allah kabulkan dan jadikan hari tersebut hari raya bagi mereka. Pesta makan lah. Okay, sebab nak layan permintaan kaum Nabi Isa untuk buktikan dia tu adalah betul-betul seorang
Nabi. Nabi. Okey, tengok apa ibrah dia. Okey, golongan Hawariyin amat lemah. Lemah lah sampai nak minta bukti kan. Memang tak percaya dekat Nabi Isa. Okey, perlukan bukti tambahan. Itu hidangan daripada langit. Tadi itulah Maidah untuk membenarkan kebenaran Nabi Isa. Okey, nak kata apa? Hebatnya kekuasaan Allah hingga boleh buktikan turunnya makanan tersebut. Okey. Itu Al-Maidah lah. Kini kita bincang secara ringkas tau. Kalau kita bincang secara detail tu memang tak cukup lah sejam ni. Okay, memang tak cukup. Okay. Secara ringkas saja. Maksudnya kalau sekurang-kurangnya bila kita baca surah tu, surah ni berkaitan apa tadi? Dia cerita pasal apa. Kita sambil baca tu maksudnya kita tahu surah ni pasal apa. Betul tak Fatin Aisyah? Betul. Okay. Dah siap surah Al-Maidah. Kita bincang pula surah Al-An'am. Okey, surah Al-An'am tu apa pula? Okey, kalau kita cuba ingat daripada awal tadi, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Kalau bolehlah siapa-siapa yang catat tadi mesti dah boleh ingat. Mula tadi pembuka, lembu betina. Ingat semula apa tadi yang saya dah cakap, apa yang kami dah kongsikan tadi. Okay, sebab tu pentingnya catat. Okay, catat. Ni kepada anak-anak murid lah. Dia catat sebab nak ulang lagi sekali. Siapa yang baru join kita punya siaran pada pagi ini, kita ada quiz khas nanti di hujung. Okay. Kemudian saya nak bagi tahu juga siaran kita ni ada link SPL KPM untuk cikgu lah. Maksudnya kalau tonton bersama ni dari awal sampai akhir nanti boleh isi link kehadiran. InsyaAllah nanti akan dikongsikan link kehadiran. Okay, tu dah keluar dah. Okay, akan dipaparkan 15 minit sebelum tamat siaran insyaAllah. Okay, link kehadiran ada, jangan risau, insyaAllah ada. Okay, kemudian kita ada juga link quiz lah. Link quiz kehadiran untuk murid. Murid nanti nanti isi link tu dekat ujung nantilah, sama juga macam cikgu tadi. Isi link untuk dapat sijil dan juga kehadiran ni. Okey, peringkat negeri tahu, jadi rugi kalau tak isi. Okey. Baik, kita sambung tadi kita punya perbincangan. Okey, Al-An'am maksud dia apa? Binatang ternakan. Terima kasih Nes. Okey, terima kasih. Semoga mendapat manfaat semua ya. Okey, ada 165 ayat dan diturunkan di Mekah. Okey, Makkiyah. Okay, yang mana istipati dia adalah berkenaan dengan kejahilan orang musyrikin yang dekatkan diri kepada apa? Berhala. Berhala tu apa Berhala tu apa Aisyah? Fatin, cuba share sikit. Dia macam patung. Bukan macam patung tak ada nyawa. Patung yang tak ada nyawa. Lepas tu sembah macam tu je. Kan, sembah macam tu je kan. Okay, tu adalah berhala lah. Okay, dianggap dia tu patung berhala tu adalah Tuhan mereka. Okey. Okey, terima kasih Puan Mariati Marwan. Baik. Kemudian berhala tu dia bentuk macam mana? Dia bagi tahu kat situ. Berhala bentuk tanaman, berhala bentuk binatang ternakan. Dianggap sebab dia mungkin dianggap benda tu bagi manfaat kepada mereka kan. Jadi dianggap dia puja. Kan sekarang ni pun ada juga kan benda ni berlaku kan Fatin Aisyah. Selalu banyak juga kan. Dia letak makanan dekat pokok. Lepas tu dia puja lah. Konon-konon pokok tu bagi rezeki. Manfaat bagi rezeki kat dia, betul. Tu adalah salah satu lah tu penyembahan. Okay, tapi walaupun daripada zaman dulu lagi dah berlaku sampai sekarang ni pun still lagi benda ni berlaku. Ni adalah berkaitan dengan kita punya akidah lah. Okay. Okay, surah yang berkaitan dengan keesaan kepada Allah, tauhid lah. Okay, kemudian diturunkan sekaligus pada waktu malam diiringi sekitar yang ni tolong take note. Okay, 7,000 malaikat sambil apa tu sambal pula, Masya Allah, bukan sambal ya, sambil lah, tahu je lah dia dah tua ni, dia tulisan tu typo sikit. Okay, sambil bertasbih. Okay, kemudian ada sedikit intifak kat situ perkongsian. Allah mengumpamakan manusia kepada 7 binatang sebagai menampakkan kemarahannya terhadap sikap manusia yang melampau. Okey, contoh dia anjing dalam surah Al-A'raf ayat 176. Okey, keledai. Okey, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Binatang ternakan Furqan ayat
43 sampai 44. Okey, boleh semak lah. Okey, masing-masing boleh semak. Oh Aisyah, kita ada masalah ni sikit Aisyah. Aisyah terkeluar. Okey, tak apa. Okey, kita sambung lagi. Sekarang dah pukul berapa 11.35. Okey, insyaAllah kita kongsi lagi. Okey, Al-A'raf. Aisyah terkeluar ke? Yalah kot. Ada Aisyah ke? Ada Aisyah ke dekat bawah? Aisyah biasa bila online ni dia memang takkan lari. Benda yang kita tak boleh nak kawal adalah internet. Tengah-tengah bercakap rupanya dah terkeluar daripada landasan. Okey. Okey, sepatutnya Aisyah, Fatin nak sambung ke? Surah Al-A'raf. Al-A'raf ni dia ada 260 ayat. 206 ayat. Maksud surah Al-A'raf ialah tempat tertinggi. Surah Al-A'raf ni diturunkan di Mekah. Dan surah Al-A'raf ni merupakan satu tempat tertinggi yang terletak di antara syurga dan neraka. Terdapat segolongan manusia yang berada di atasnya. Golongan tersebut setara kebaikan dan keburukannya. Kebaikan mereka halang masuk neraka, keburukan mereka halang masuk syurga. Maksudnya dia di antara neraka dan syurga lah. Jadi dia macam border antara dosa yang menyekat kita nak masuk syurga, pahala yang boleh membawa kita ke syurga macam tu. Okey, nampak tu. Fatin dah kongsikan dah sedikit berkenaan dengan surah Al-A'raf. Macam Fatin kata tadi betul lah tu. Dia macam border kan, dia tengah-tengah tempat tertinggi. Suatu tempat tertinggi yang terletak antara syurga dan apa tadi? Neraka kan Fatin kan? Neraka. Tengah-tengah. Okey, maknanya lepas tu terdapat segolongan manusia yang berada di atasnya. Okey, kalau boleh na'udzubillah kita tak nak lah termasuk dalam golongan ni. Okey, yang mana golongan tersebut setara, seimbang kan, dia punya kebaikan dengan keburukan. Yang mana kebaikan mereka ni halang mereka daripada masuk neraka. Sebab ada kebaikan tu tak jatuh dalam neraka lah. Okay, dan keburukan mereka juga halang pula masuk syurga. Tengah-tengah. Jadi Allah yang akan tentukan nasib golongan tersebut. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita terhindarlah daripada golongan tersebut. Okay, kita nak betul-betul masuk syurga. Macam mana nak masuk syurga? Senang je. Buat beramal. Apa yang Allah suruh. Betul, beramal. Okay. Surah ini menceritakan kisah siapa ni? Fatin? Yahudi. Yahudi. Kaum Yahudi yang langgar larangan tangkap ikan. Dan wujud 3 golongan. Okay, daripada tersebut wujud 3 golongan. Okay, mereka yang tahu dan Allah selamatkan. Allah selamatkan. Mereka yang langgar syariat hingga digelar kera. Kemudian mereka yang tahu tapi diam diri. Bila diam ni, so Allah pun diamlah. Okay, nak minta tolong teknikal untuk naikkan Aisyah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Puan Nuraini. Okay, Aisyah. Aisyah ada masalah internet tadi ya? Sorry. Okay, tak apa. Tu biasa. Okay. Kita sambung lagi. Okay, Al-Anfal dipersilakan Aisyah untuk terangkan. Al-Anfal bermaksud harta rampasan perang. Dia mempunyai 75 ayat di dalamnya. Dan surah ni diturunkan di Madaniyah. Surah ni menceritakan tentang persilihan pemilikan harta ghanimah dalam kalangan ahli Badar. Perebutan tunjuk simbol keduniaan hingga hubungan menjadi renggang. Allah larang manusia berlumba kejar harta hingga berlaku persengketaan. Allah perintahkan lupakan harta ghanimah, fahami faktor penyebab kemenangan. Maksudnya sini sifat seorang yang terlalu tamak dalam harta. Sampaikan hubungan kita ni macam putus, renggang, berlakunya perselisihan semua.
Ghanimah asalnya haram untuk diambil. Kemudian Allah ubah hukum kerana menghargai setiap pejuang yang berkorban dalam segala perkara. Perang Uhud mendapatkan sedikit kekacauan kerana tentera Islam mahu rebut harta ghanimah. Ya, tu intipati dia lah. Okay, so nak cerita kata Al-Anfal ni adalah berkenaan dengan harta rampasan perang. Okay, kita panggil ghanimah tadi tu lah. Okay, perselisihan pemilikan harta ghanimah dalam kalangan ahli Badar. Ahli Badar tu siapa yang ahli yang sahabat-sahabat dalam peperangan Badar. Okay, ghanimah tu maksud dia harta perang. Okay, tadi si Aisyah dah ceritakan yang mana asal dia haram, kemudian Allah ubah hukum kerana nak hargai setiap pejuang yang berkorban dalam segala perkara. Okay, nak kata apa dekat situ, kita ni dekat sekarang ni pun berlakunya perebutan kuasa. Okay, berlakunya kata sanggup buat macam-macam kan, rebut tahta, sanggup buat macam-macam. Dah berpecah belah dah sebab harta tamak. Ya, tamak. Betul Fatih. Jangan jadi tamak. Okay. Okay, Al-Anfal dah. Kemudian kita sambung lagi dengan surah At-Taubah. Okay, sedia ya untuk kuis anak-anak murid yang di luar sana, sedia untuk kuis. Kejap lagi kita akan mulakan sesi kuis lah. Kuis ni simple je, soalan pun senang je tapi hadiah lumayan insyaAllah. Okay, surah At-Taubah. Okay, apa maksud At-Taubah? Nama dengar pun Taubah kan? Okay, mesti berkaitan dengan berkaitan dengan taubat. Okay, dia ada 129 ayat. Okay, kemudian di mana diturunkan? Di Madinah. Okay, sebab tu sebut Madaniyah. Okay, taubat apa? Taubat kembali kepada siapa? Kepada Allah SWT. Kembali kepada Allah. Okey, dalam surah ni juga diceritakan tentang hukuman keras terhadap orang munafik dan juga orang kafir. Dan seruan tegas kepada umat Islam untuk pertahankan agama. Okay, nak pertahankan agama tu. Okey. Tidak dimulakan dia. Okey, satu lagi keistimewaan dia surah At-Taubah ni tidak dimulakan dengan basmalah. Okey, kenapa? Sebab banyak terangkan tentang kaum munafik dan kafir. Okay, kalau kita baca lagi, kita singkap lagi satu surah At-Taubah tu, kita tahulah cerita-cerita dia. Okay? Sebab apa tak payah baca basmalah? Sebab dia ceritakan pasal kaum munafik ni, dengan pasal orang kafir ni. Okay, Nabi Muhammad SAW seorang yang maksum, namun sentiasa memohon keampunan setiap hari dan setiap masa. Tapi siapakah kita ni untuk sombong dengan Allah atas segala dosa yang kita tak pernah berhenti buat, setiap hari buat, setiap masa buat, tapi punya sombongnya tak nak bertaubat. Okey, lafaz astaghfirullahalazim pun tak nak lafaz, punyalah sombong tu. Okey, sedangkan Nabi Muhammad tu yang orang kata confirm masuk syurga, tapi sentiasa meminta taubat, sentiasa memohon ampun kepada Allah. Itu adalah ringkasan daripada surah At-Taubah. Okay, kita dengar surah At-Taubah pun apa. Okay, kalau nak tahu cerita selanjutnya, okay, buka surah At-Taubah. Tengok intipati dia. Tengok terjemahan dia. Okay, seterusnya adalah surah Yunus. Surah Yunus, okay, Fatin kan? Surah Yunus mengandungi 109 ayat dan surah Yunus ni menceritakan tentang Nabi Yunus dan kaumnya yang sombong. Lepas tu Nabi Yunus akhirnya kaum Nabi Yunus ni ambil keputusan untuk bertaubat kepada Allah dan Allah ampunkan dosa diorang, terima taubat mereka dan tidak ada satu negeri pun yang seluruh penduduknya beriman kepada nabinya kecuali kaum Nabi Yunus. Jadi semasa kaum Nabi Yunus ni berpecah belah, tak nak beriman, Nabi Yunus macam merajuk lah. Dia pergi naik kapal. Akhirnya Nabi Yunus dicampakkan dan ditelan oleh ikan nun. Dan semasa dalam perut ikan nun tu, Nabi Yunus mengamalkan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iaitu tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang yang zalim.
Jadi selepas 40 hari 40 malam Allah memerintahkan ikan nun tu memuntahkan Nabi Nuh dan Nabi Nuh kembali kepada kampung dia, dan waktu tu semua penduduk di kampung tu Nabi Nuh beriman. Nabi Yunus dah beriman. Jadi Allah terima taubat mereka dan alhamdulillah mereka hidup aman. Okay, itu adalah secara ringkas lah daripada perkongsian Fatih. Okay, Nabi Yunus, kita tahu Nabi Yunus ni, okay, cerita kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan Nun selama 40 hari 40 malam. Okay, kalau nak ambil ibrah daripada situ kan, kita sesuaikan dengan, okay, kejap ya. Okay, kita sesuaikan dengan keadaan sekarang ni, pandemik ni. Okay, kita sesuaikan dengan COVID ni. Okay, kita mungkin ramai yang merungut kata dalam situasi sekarang ni kita terkurung dalam rumah. Okay, kita amalkan banyak-banyak doa Nabi Yunus ni. Okay, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okay, amalkan, baca sekerap yang mungkin. Okay, baca sekerap yang mungkin. Moga-moga Allah angkat penyakit ataupun wabak yang sekarang ni memang melanda seluruh dunia lah. Okay, insyaAllah. Okay, nak cerita juga pasal hampir kaum Nabi Yunus yang ambil mudah tentang taubat tu. Okay, kemudian hampir Allah hampir timpakan azab Allah kerana tapi tak kena azab. Sebab kenapa? Sebab kesungguhan kaum Nabi Yunus yang betul-betul bertaubat. Okay, cuba kita amalkan, kita ambil ibrah daripada surah Yunus ni. Okay, biar kita semua bertaubat. Okay, cek balik apa dosa-dosa yang kita dah buat. Semoga Allah tarik, semoga Allah angkat penyakit COVID ni. Okay, tidak ada satu negeri yang seluruh penduduknya beriman kecuali kepada nabinya kecuali kaum Nabi Yunus. Sebab tu tadi nak timpakan azab tapi tak jadi sebab kesungguhan kaum Nabi Yunus tu yang semua betul-betul bertaubat. Betul tu. AR la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul. Okey. Baik. Okey, dah sesi surah tadi kita dah bincang. Kita sambung sedikit lah. Kita dah masa lagi 11.47 kan. Okay, kita tengok pula apa dalam surah Hud ni. Hud ni, kalau kita tengok Hud, kenapa dinamakan Hud? Sebab dia kisah tentang Nabi Hud. Dia ada 123 ayat. Okay, ayat Makkiyah lah. Maksud dia diturunkan di Mekah. Okay, sempena kisah Hud. Okay, yang merujuk kepada usaha Nabi Hud kepada kaumnya yang bernama kaum Ad yang derhaka. Okay, derhaka kaum ni pun kaum yang gagah perkasa. Okay, Nabi Hud terpedaya dengan taubat kaumnya yang sia-sia. Okay, maknanya kaum Nabi Hud tu tipu konon-konon bertaubat. Okay, selepas buat dosa tapi sebenarnya tak. Okay, Allah binasakan mereka dengan apa? Okay, disebabkan diorang tipu tu maknanya pura-pura lah kan, pura-pura bertaubat. So apa yang Allah timpakan kepada mereka? Apa azab Allah bagi dekat diorang ni? Angin kencang. Angin kencang. Orang-orang beriman je akan selamat. Betul. Hanya orang-orang yang beriman sahaja yang terselamat. Okey. Surah Hud ni juga diturunkan pada Amul Huzn. Maksud dia inilah tahun kesedihan, iaitu tahun di mana kematian Abu Talib dan juga Khadijah. Okey. Okey. Saya rasa tak sempat kot kita nak bincang. Semua dah sedia ke dengan kuis? Semua dah sedia ke dengan kuis? Kita akan jemput kita akan jemput sesiapa murid yang nak naik ke konti untuk jawab soalannya. Okay, untuk jawab soalan. So saya akan tutup kami punya perkongsian pada hari ini tentang surah
ada 11 surah tadilah. Okey. Nak bincang semua insya-Allah, kalau ada peluang, kalau ada ruang, kalau diberikan umur yang panjang lagi untuk kita kongsikan, untuk kita selesaikan 114 surah ni. Baru separuh, tak sampai separuh perjalanan lagi, tak sampai separuh perjuangan lagi kita nak kongsi tentang surah ni. Okey, tu baru sampai surah Hud. Dah nak sejam dah. Okey, punyalah kita nak kongsi ilmu tu. Okey, kita usaha juga nak kongsikan ilmu. Baik. Okey, saya akan tutup ni. Okey. So harap bersedialah di siapa-siapa nak join, tak kisahlah anak murid SMK Ceras ke atau mana-mana sekolah sahaja yang nak join kuis ni. Soalan dia sangat senang lah, sangat senang. Okey, sangat senang. Okey, siapa yang berminat untuk join boleh tulis nama dekat ruangan komen sekarang. Boleh tulis nama dekat ruangan komen dan kami akan naikkan untuk jawab soalan. Jangan takut. Okey, ada sesiapa yang berminat, tulis nama. Tulis nama di ruangan komen, saya nak. Dan saya akan masukkan nama untuk jadi kuis lah. Okey, ada sesiapa nak? Fatin dengan Aisyah boleh tengok nama dekat ruangan komen ya. Okay. Okey, masih menanti anak-anak murid untuk cabar diri. Kita sediakan hadiah tau. Kita sediakan hadiah. Ada sesiapa nak ke? Masih menanti, rugi ni, hadiah lumayan ni, dah sediakan hadiah dah ni Dah sediakan hadiah dah. Soalan pun senang je. Soalan pun senang je. Kat slide tadi mana ada dah. Soalan pun sangat senang. Untuk apa? Okey, Ashman boleh join Ashman. Akan naikkan nama nanti. Untuk jawab soalan Ashman, untuk jawab soalan kuis. Okey, untuk jawab soalan kuis. Okey, ada sesiapa? Ashman boleh ya Ashman? Okey, Amirah. Saya cuba. Okey, nama murid Amirah ke? Okey, kita akan masukkan nama Amirah Amirah, Ashman. Okey, Ashman ready? Betul. Okey, cepat. Ashman, Amirah. Amirah sekolah mana ya Amirah? Amirah sekolah mana? Dor Azlina Mak Juso ni ibu kepada Amirah ke? Okey, Amirah boleh tak tulis nama sekolah? Amirah nama sekolah. Soalan dia senang je. Soalan sangat senang. Jangan risau. Masih menanti di ruangan komen sementara kita tunggu ni. Okey, Amirah bersedia ya? Amirah bersedia ya? Oh, MRSM Kuala Berau. Okey, so saya akan share soalan lah. Okey, kejap ya. Okey, soalan ni senang je. كل القلوب إلى الحبيب تميل
ومعي بذلك شاهد. Okey, Amira. Dekat situ ada nombor soalan tau. 1, 2, 3 sampai 9. Okey, Amira type dekat ruangan komen. Soalan apa? Pilih nombor soalan, Amira. Okey, Aisyah dengan Fatin tolong tengok ya. Amira tulis apa? Nombor soalan. Amira dari SMK IMRSM tadi. Aina ya Amira tadi. Amira boleh pilih nombor soalan 1 hingga 9. Pilih satu je. Soalan memang sangat senang. Okey, nombor apa tu? Nombor 5 eh? Okey, nombor 5. Kita tengok nombor 5. Okey, tolong baca Aisyah. Berikan satu surah yang membicarakan tentang Nabi Soleh. Okey. Boleh tak Amira? Boleh jawab? Amira boleh jawab? Masih menanti jawapan daripada Amira. Murid yang lain pun boleh pilih tau. Boleh pilih. Sebut nama je. Sayang hadiah ni. Hadiah telah disediakan. Hadiah lumayan. Sangat lumayan. Okey, kalau ada guru-guru juga nak uji minda pun boleh. Pun boleh sertai kita punya kuis. Okey, masa sekarang kita ada lebih kurang 3 minit je lagi. Ada jawapan ke Aisyah, Fatin? Ada orang yang nak cuba soalan? Saya nak cuba. Siapa tu? Okey, Insyira kan? Okey, Insyira boleh pilih soalan, Insyira? Okey, tolong tengok Insyira. Dia nak pilih soalan ke dia nak jawab? Okey, cepat-cepat Insyira. Oh, okey, jawapan dia apa? Ahmad Atoillah apa? Amira tadi surah Al-Hijj, betul tak? Betul. Betul. Okey, tahniah kepada Amira. Jawapan dia surah Al-Hijj. Betul ya? Okey, surah Al-Hijj. Okey, nanti kepada Amira tolong PM saya di Telegram @cikgu_purple. Okey? Username @cikgu_purple. Okey, nanti saya dapat dekat ruangan chat tu. Cari dekat Telegram Cikgu Purple. Okey, baik. Kemudian Insyira nak soalan 1. Okey, kita tengok Insyira soalan 1. Sedia ya? Okey, tolong baca. Di manakah surah Al-Fatihah diturunkan? Soalan senang sangat. Okey, Insyira boleh bagi jawapan. Type dekat ruangan komen je. Ada jawapan ke? Belum lagi. Okay, Insyira boleh bagi jawapan? Okey, Makia, betul ke Aisyah? Okey, tahniah Insyira. Jawapan betul Makia. Okey, tahniah. Nanti jangan lupa tahu PM Saza dekat Telegram, okey? Baik, ada lagi murid nak cabar diri, cikgu pun boleh. Cikgu pun boleh. Ya, tahniah Insyira. Tahniah Amira. Okey, dua soalan. Dua soalan tadi berjaya dijawab dengan baik. Okey, lagi-lagi.
Ada lagi nak cabar diri? Cikgu-cikgu pun ada nak uji diri ke? Ya, semua boleh join, semua boleh, semua. Saya nak cuba boleh dari SMK Cochrane. Boleh Haris? Okey Haris, pilih nombor soalan Haris. Arif Irfan, boleh, semua boleh join. Siapa-siapa je boleh. Boleh. Puan Azlina boleh, tak ada masalah. Selagi soalan tu tertutup, siapa-siapa boleh cuba. Okey Haris Muhammad Jeffrey, pilih soalan berapa? 7 kan? Okey, sedia 7? Okey, soalan ni untuk Haris, soalan 7. Aisyah. Okey. Soalan ketujuh, apakah maksud surah Al-Ma'idah? Okey, soalan sangat senang. Haris boleh bagi jawapan? Ada jawapan? Haris? Haris boleh bagi jawapan Haris? Maksud surah Al-Ma'idah. Maksud surah Al-Ma'idah Haris. Haris ada jawapan? Soalan 7. Okey, soalan 7 tadi kita tunggu Haris ya. Kita tunggu Haris bagi jawapan. Okey, kemudian kita ada Arif Irfan. Arif Irfan sedia ya untuk soalan ketiga. Arif Irfan. Okey, Arif Irfan punya soalan. Aisyah? Soalan yang ketiga, surah An-Nisa menceritakan tentang apa? Okey, soalan ini untuk Arif Irfan. Apakah jawapan dia? Soalan ini untuk Arif Irfan. Surah An-Nisa dicerita tentang apa? Type je jawapan dekat ruangan komen. Okey, kita ada jawapan. Okey Haris daripada SMK Cochrane tadi kan, tahniah, jawapan betul kan? Al-Ma'idah iaitu hidangan. Okey. Kemudian tadi siapa? Arif Irfan dah jawab ke tadi? Arif Irfan? Belum lagi. Arif Irfan boleh jawab, Arif Irfan. Arif Irfan. Okey, Arif Irfan masih lagi belum beri jawapan. Okey, Amira surah tadi. Soalan 3. Tadi rasa macam nampak soalan 2. Ada ni Ustazah. Siapa pilih soalan 2? Aidil Zakwan kan? Ada Zakwan. Okey, Aidil Zakwan nak soalan nombor 2. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, bacakan. Surah Al-Imran mempunyai berapa ayat? Okey, soalan tu adalah untuk Aidil Zakwan. Boleh jawab. Surah Al-Imran mempunyai berapa ayat? Okey, masih menanti jawapan. Okey, Arif Irfan pun dah bagi jawapan. Tahniah Arif Irfan, iaitu cerita. Betul tak jawapan tu Aisyah? Betul. Wanita. Tahniah. Okey, tahniah kepada Arifan. Baik, okay, alhamdulillah ramai yang nak jawab sebenarnya, insya-Allah nanti kita sambung insya-Allah. Sebenarnya kita dah lebih masa, sepatutnya kita habis pukul 12. Okey, saya nak ucapkan tahniah kepada semua pemenang hari ini. Okey, Amira, siapa lagi tadi? Haris, Insyirah, Arif Irfan. Okey, nanti tolong PM Saza Nafsa dekat Telegram, cari Cikgu Purple. Okey, cari Cikgu Purple. Baik. Right.
Okey. Saya rasa setakat itu sahaja. Ramai yang nak join. Okey, tak apa, nanti insya-Allah ada rezeki lagi. Kita akan sambunglah. Okey, ada ruang, ada peluang kita sambung lagi kita punya perbincangan. Kita sambung lagi kita punya game tadi, kita sambung. Okey, alhamdulillah ramai yang nak join dan alhamdulillah yang paling bestnya ramai yang dapat jawab. Okey. Saya ulang lagi sekali nama-nama tadi. Okey, betul. Boleh berhubung dengan saya, Cikgu Purple, dekat Telegram kepada semua pemenang tadi. Okey, kepada semua pemenang tadi. Okey, rasanya setakat itu sahaja. Perkongsian kami ulang kaji tentang tajuk apa tadi Fatih dengan Syah? Tajuk surah. Ya, surah. Fokus kepada nama-nama surah. 114 tapi tak sempat tadi, 11 surah saja kita bincangkan. Okey, saya wakil daripada Aisyah dan Fatin daripada SMK Ceras. Minta maaf, mohon maaf anda ada kesilapan sepanjang kami berkongsi tentang ilmu ulang kaji KKQ tajuk surah pada hari ini. Okey, apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.